بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari yang berbahagia ini. Kita ingin meneruskan halaman 357 bersama surah An-Nur, dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Oh, seakan-akan kita Hijau kita hari ini Ustaz, hijau ya. hari ini, Ustaz. Hijau untuk sama-sama terus ya, terus ceria kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, terus kita bergembira, falyafrahu dengan Al-Quran Ustaz, ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, ya, iaitu Allah nyatakan pada surah Yunus ayat 58 untuk kita selalu ya ingat bahawa apabila kita diberikan bekal Al-Quran ini, ia adalah satu fadal, kurniaan dan juga rahmat daripada Allah. Falyafrahu, kita perlu bergembira, lebih gembira daripada untung dalam bisnes ataupun masuk gaji di hujung bulan ataupun saham naik mencanak ya, untung berlipat kali ganda. Kita perlu ingat bahawa Quran lebih daripada itu, kerana sahamnya ini bukan sekadar di sini tetapi sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah pada hari ini kita Ustaz, kita nak meneruskan perkongsian kita. Dan Ustaz melihat surah An-Nur ini bagaimana setakat ini Ustaz? Subhanallah, Al-Fadhil Ustaz Faz, ya. Surah An-Nur saya kira mencabar sih, ya. Mencabar. Dan dia banyak ketegasan. Betul. Kalau ayat pun subhanallah, saya pun ada minta sahabat-sahabat untuk sama-sama semak nanti masa baca, takut kotlah tersilap, terpelik orang baca ke apa. Betul. Ayat-ayat dia tu, kalimah-kalimah dia. Jadi memang bersesuaian dengan perintah Allah SWT dalam ayat surah An-Nur ni. Banyak apa tu, hukum-hukum juga Ustaz. Hukum. Masya-Allah. Dan bila hukum tu dia dalam bentuk ketegasan, ya, betul, dalam bentuk yang perlu kita uruskan kefahamannya dengan iman. Betul, kalau Ustaz. tidak berat Ustaz, ya, betul, seperti Ustaz. mana yang kita dah bincang sebelum ini berkaitan dengan khimar ataupun berkaitan dengan tudung. Betul, ya. Khimar itu mengapa digelar khimar? Kerana ada lapisan, ya, pakaian dalam dan juga ada pakaian di satu lagi lapis, ya, bagi seorang wanita sebagai satu kemurahan, satu penghargaan Allah kepada golongan wanita, ibu, kakak, anak perempuan kita, untuk dijaga maruah kehormatannya. Jadi pada hari ini mari kita sama-sama lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 357 pula. Kita saksikan, iaitu yang pertama pada ayat yang ke-54, taat kepada Allah dan para rasul sebagai satu perkara yang amat penting untuk kita memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah kesan daripada ketaatan kepada Allah itu? Kesan hidayah ini Allah memberikan pada ayat 55 hingga 57 kekuasaan, kepimpinan bagi sesebuah negeri ataupun negara, kerana ianya diasaskan oleh iman. Dan kelebihan ini akan kita sama-sama lihat pada ayat 55 hingga 57. Seterusnya pada ayat 58 kita akan berganjak kepada hukum ke-11, ya, peraturan ke-11 di dalam surah An-Nur, iaitu adab di dalam rumah. Kalau katakan sebelumnya tadi bercakap tentang adab di luar rumah dan juga peraturan, maka kita akan diingatkan bagaimana di dalam rumah juga ada syariat yang perlu diperjuangkan oleh setiap ibu ayah, setiap keluarga, adik-adik yang bersama pada hari ini. Jadi sama-sama mari kita baca daripada ayat 54 hingga 56, tapi kita baca doa dahulu pada hari ini. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
rabbi zidni ilma. Jom kita sama-sama baca ayat 54 hingga 56. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bertemu hari ini di halaman yang ke-357 surah An-Nur. Kalau saya lah Ustaz Safaz dalam tilawah ke apa kan, kalau dapat surah An-Nur ni alamak segementar tu lain macam. Gementar. Satu sebab ayat dia panjang-panjang Ustaz. Ayat dia macam contoh kita tengok halaman 357 ayat 57 je pendek. Dengan 56 kan, 57. Yang lain tu 3 4 baris, 2 3 baris. Jadi memang mencabar sikitlah kalau dari segi pernafasan. Juga kalimah-kalimah dia kadang-kadang ada kalimah-kalimah yang jarang kita berjumpa. Liyastadzinkum kan. Contohlah tu. Jadi liyastakhlifannahum. Jadi memang kena di dalam satu kalimah tu dia banyak huruf. Banyak huruf. Biasa 4 huruf, 5 huruf kan. Betul. Jadi ini banyak huruf. Jadi memang kita kena hati-hati, saya sendiri pun kita hati-hati hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat baca dengan baik insya-Allah taala. Sahabat-sahabat di ruangan Facebook jangan lupa teruskan untuk sebarkan saja. Tag kawan-kawan kita, sebarkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita dapat terus bersama di halaman 357 dan halaman-halaman selepas ini insya-Allah taala. Kita mula bacaan dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atii'u Allah wa atii'ur rasul fa in تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 54 hingga 56. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan, memimpin bacaan sebentar tadi untuk kita melihat sambungan daripada apa yang kita dah lihat semalam. Allah mengingatkan kepada ada orang ya Ustaz ya, di zaman Nabi ini mereka ini suka bersumpah. Suka bersumpah. Bila Nabi kata jomlah kita buat sesuatu amalan apa sebagainya, dia bersumpah ya. Tetapi Allah kata tak payah bersumpah pun. Buat je. Buat saja ya. Pasal apa? Ada juga zaman sekarang ini orang yang bila jadi pemimpin Ustaz ni dia bersumpah. Bersumpah dengan wallahi tallahi, tapi lepas tu tipu juga rakyat kan. Jadi sebenarnya amalan itu bukan amalan pada zaman Nabi. Sebenarnya amalan itu adalah amalan yang tidak digalakkan ya, malah dalam kalau kita tengok dalam tradisi sejarah ya, di British ke ataupun Belanda, kalau dekat Indonesia, komentar daripada Hamka, dia kata Belanda suruh orang-orang di Indonesia ya untuk bersumpah apa sebagainya, tak apa, buat je lah amalan agama tersebut, pasal nanti dia akan ikut juga kami. Kan. Jadi dalam hal ini sumpah bukan perkara yang diperlukan, tetapi buat sahaja amalan kebaikan. Allah kata pada ayat 54, qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. Yang pentingnya katakanlah bahawa kena taat kepada siapa? Pada Allah dan juga kepada Rasul. Itu cara bagaimana kita menghidupkan cahaya dalam sesuatu masyarakat di kalangan orang-orang yang ingin mencari cahaya Allah Subhanahu taala. Fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Iaitu jika kamu berpaling, tak nak taat pada Allah, tak nak taat pada Rasul, bersumpah je lebih, cakap lebih Ustaz. Cakap lebih, manifesto lebih, tapi tak buat juga. Sebenarnya apakah yang disampaikan dalam ayat ini? Tanggungjawab Nabi ya. Sesungguhnya kewajipan Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajipan kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Maksudnya Nabi, Rasul tidak bertanggungjawab, dan masing-masing kena ambil tanggungjawab masing-masing ya. Bukan Nabi yang akan menanggung dosa umat seperti Nabi Isa yang difahami oleh orang Kristian menjadi penyelamat kan. Kalau percaya pada Nabi Isa saja, Jesus terus selamat. Itu bukan konsep di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Masing-masing bertanggungjawab. Nabi, Rasul menjalankan tanggungjawab, pemimpin jalankan tanggungjawab, rakyat kita sebagai manusia perlu melaksanakan tanggungjawab kita, taat pada Allah dan juga taat pada Rasul. Buat kerja. Jangan banyak manis mulut semata-mata. Wa in tuti'u tahtadu. Menarik ini Ustaz ya. Jika kamu mentaatinya kepada Allah dan Rasul, kepada Rasul, tahtadu, kamu akan diberi hidayah. Kamu akan dipimpin untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepentingan taat. Ketaatan dengan kita melaksanakan apa yang diseru oleh Allah, yang diseru oleh Rasul. Pasal ada isu Ustaz ya. Ada orang yang dia kata saya taat pada Allah, tapi saya tak nak taat pada Rasul. Sunnah Nabi, hadis Nabi saya tak. Saya ambil Quran sahaja. Itu sebenarnya orang yang tak baca Quran sangat kot. Okey. Kalau baca Quran yang sebenar-benarnya ayat 54 ini, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kamu mentaati Rasul itu kamu akan diberi hidayah. Wa ma 'alar rasulu illal balaghul mubin. Tidaklah tanggungjawab pada Rasul itu kecuali al-balagh al-mubin. Istilah ini keluar pada surah Yasin, nanti kita akan tengok Ustaz ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Nabi ini ketika menyampaikan mesti balagh ini sampai ke hati ya, sampai ke hati. Yang keduanya mubin, mesti dengan fakta yang jelas. Kadang-kadang fakta jelas tapi tak sampai. Orang sampai tertidur contohnya kan. Ataupun memang menarik kan, cakapnya memang menarik tapi rupanya tin kosong Ustaz. Allah. Tak nak juga ya. Kaedah Nabi ketika bercakap, how-nya itu al-balagh, cara dia itu menarik dan juga sampai ke hati, tapi lebih daripada itu adalah mubin, dengan cara yang jelas. Ini kaedah komunikasi lah Ustaz ya. Ketika bercakap, ketika menyampaikan tazkirah, perlu perkara panduan daripada Rasul ini kita ambil sebagai panduan. Cikgu-cikgu public speaker ya, pengucapan awam boleh mengambil panduan al-balagh al-mubin ini sebagai panduan. Apabila kita sudah pun
mengikuti kepada Allah dan Rasul, taat pada Allah dan Rasul, apa jadi? Ya, Allah menjanjikan sesuatu kepada orang beriman daripada kamu, wa amilus solihat, yang sentiasa berbuat baik. Berbuat baik dalam hal ini adalah ikut pada Rasul, perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasul. Sudah tentunya perjuangkan Quran, Ustaz, ya. Ini amal soleh yang dimaksudkan di sini, bukan sekadar amal soleh tu dia semayang seorang-seorang. Kemudian apa lagi, dia kata saya baca Quran, saya tak nak baca pada hadis, tak nak ikut Rasul. Itu bukan amal soleh. Pasal amal soleh ini dia mestilah ada dua syarat, iaitu mesti ittiba' ataupun ikhlas kerana Allah, dan juga ittiba' ala Rasul, iaitu ikut ikhlas kerana Allah dan juga mengikut kepada Rasul. Rasul dah sebagai model untuk amal soleh yang ada. Apakah tiga janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ada tiga perkara. Kita nak baca daripada ayat 55, panjang sikit Ustaz, ya. Tapi ayat ini amat biasa dibaca. Ada yang di peringkat negara negeri, dia kata saya ni nak kuasa. Kan? Saya ni kalau boleh saya nak membawakan kepada negara ini kemajuan. Tapi sebenarnya segala manifesto yang ada, segala kempen yang ada tidak mungkin berjaya kecuali mengikut kepada panduan kenegaraan yang ada pada ayat 55 ini. Kita baca bersama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-55, ya. Kita baca sama-sama, boleh ikut insya-Allah. Mudah-mudahan tengok kat mana kita nak waqaf, kita nak sambung balik, ulang balik ibtidak dan sebagainya, sebab ayat dia panjang sangat. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-55 ini menjelaskan kepada kita tiga janji Allah kepada orang beriman dan beramal soleh, Ustaz, ya. Iaitu yang pertama, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Istikhlifannahum, iaitu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Ya, kita tahu bahawa ada negara yang pemimpinnya bukan beriman, Ustaz, ya. Tetapi itu bukan janji Allah. Betul. Ya, itu bukan janji Allah, itu hanyalah mengisi kekosongan kerana mungkin orang beriman dan beramal soleh itu tidak cukup layak untuk memimpin pada waktu itu. Tetapi bila orang itu beriman dan beramal soleh sebenar-benarnya sebagaimana diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bukannya ahli politik, bukannya ingin menjadi negarawan di Madinah, tetapi kerana iman dan amal soleh Allah angkat menjadi pemimpin di Madinah, yang pertama. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum, iaitu Allah akan meneguhkan agama yang dia redai kepada kamu, sehingga kan kita dapat beramal dengan sebenar-benarnya dalam sesebuah negara. Dan kita di negara ini, contohnya di Malaysia, kita dapat beramal dengan agama, tapi ada elemen yang belum lagi ikut agama, Allah akan teguhkan. Syaratnya apa? Syaratnya ialah kita perlu
beriman dan menguatkan amal soleh kita, maka Allah akan berikan ganjaran ataupun janji yang kedua, agama ini akan diteguhkan. Kalau katakan peraturannya, dari segi pengamalannya, dari segi anti rasuahnya ustaz ya, semua perkara itu Allah akan bagi. Dan yang ketiganya apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, akan rasa aman. Kalau di Madinah itu mereka masih berperang lagi ustaz ya, masih berperang, tetapi Allah kata apa? Kamu akan mendapat keamanan seperti mana sekarang ini Madinah tak ada perang dah. Ya, subhanallah. Itu adalah janji daripada Allah. Dan kalau katakan tidak beriman beramal soleh, Allah akan tarik satu demi satu. Betul. Satu demi satu, tak berkuasa, kemudian agama akan dimain-mainkan dan juga tidak ada keamanan. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian bagi negara kita ini, bagi negara lain pun. Kita kalau nak dapatkan keamanan yang sebenar-benarnya, asalnya daripada iman. Iman ada kaitan dengan aman, tetapi ia adalah satu perjuangan. Dia bukan sekadar saya percaya 6 rukun iman terus dapat aman, tidak. Ia perlu diperjuangkan dengan amal soleh, dan inilah yang kita belajar daripada ayat 55. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan pada hari ini adalah fasaqa, iaitu fasik ataupun derhaka. Ini adalah kumpulan penderhaka kepada sesebuah negara. Kalau mereka tidak mahu untuk taat kepada sebuah negara yang baik, ya, yang beriman, maka orang ini adalah sebagai traitor ataupun penderhaka kepada sebuah negara. Maka kumpulan ini adalah sesuatu yang perlu diuruskan agar negara tidak kacau bilau, tidak rosak kerana mereka melakukan perkara fasik, jenayah, derhaka di dalam sesebuah negara. Kita berhenti sebentar. Kita ingin menyambung kembali selepas ini, apakah lagi yang perlu dibuat oleh seorang yang diberi kuasa dalam sesebuah kepimpinan negara ataupun negeri. Kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Mudah-mudahan iman senantiasa bertakhta di hati kita, sebagaimana sebelum ini kita pernah kongsi, bila nur melimpah di hati, manusia akan tunduk patuh pada Allah, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesan iman ini penting sebenarnya apabila Allah memberikan 3 janji dalam ayat 55 sebentar tadi, iaitu Allah akan memberi kuasa kepimpinan bagi sesebuah negeri negara itu dengan orang-orang baik yang memimpin, ya. Tetapi kalau katakan ramai orang yang tidak menjaga iman dan takwa tadi itu, amal soleh, kesannya apa? Kesannya ialah kepimpinan itu akan diberikan pada orang-orang yang tak berapa okey, yang kita pilih dia, lepas tu dia pula boleh melompat-lompat dari segi satu prinsip kepada prinsip yang lain, dan kita pun tidak dapat mengawalnya. Tetapi kita kena tengok pada diri kita, apa kita telah buat, ya. Harapnya tuan-tuan, dengan kita membaca ayat 55 ini, kita kena perlu untuk membina, menguatkan iman dalam keluarga kita dan memastikan amal soleh ini. Amal soleh itu diterangkan oleh ayat yang ke-56 lebih lagi. Betul, Ustaz. Tandanya ialah apa? Yang pertama, wa aqimus solah wa atuz zakah wa atiur rasul. 3 perkara ini, ya, kalau ia diperjuangkan oleh sesuatu kepimpinan dalam sebuah rumah yang kecil, maka insya-Allah nanti kepimpinan yang besar di sebuah negeri negara pun akan mendapat 3 perkara ini. Dan Allah kata la'allakum turhamun. Kalau tuan-tuan nak keluarga, saya Ustaz, kita nak keluarga kita diberi rahmat oleh Allah SWT, Allah jaga, sayang keluarga kita, maka 3 perkara ini perlu diperjuangkan. Dan bila dia dah semua rumah buat perkara ini di peringkat negara kita akan dirahmati, ya, sehingga kan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tidak, Allah kata engkau jaga sendiri negara kau, ekonomi urus sendiri, dan itu amat
mencabar. Itu yang kita belajar. Tapi sebelum kita teruskan, tajwid dulu. Betul Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita seperti biasa nak melihat sedikit perkongsian kita di bahagian tajwid. Pada hari ini masih lagi kita nak berkongsi tentang tafkhim dan juga tarqiq. Contohnya kita nak tengok huruf lam dan sebagainya. Mari kita saksikan seketika slide ataupun yang telah kita sediakan. Okey, iaitu tafkhim dan tarqiq. Huruf kadang-kadang tebal dan juga nipis, iaitu huruf alif, lam juga ra. Huruf lam pada lafzul jalalah. Okey, jadi kita nak lihat syarat-syaratnya. Sebelum huruf lam berbaris atas ataupun depan, maka cara baca dia mestilah tafkhim ataupun tebal. Contoh iaitulah pada ayat kalimah qul, ayat yang ke-54, qul ati'ullaha, qul ati'ullaha, mana tebal. Kita baca huruf lam itu lafzul jalalah sebelum dia baris atas atau baris depan. Satu contoh. Kemudian jika sebelumnya berbaris di bawah, maka huruf lam tadi, maka cara baca dia adalah nipis ataupun tarqiq, kan. Contohnya wa man lam yaj'alillah, wa man lam yaj'alillah, tipis. Wa man lam yaj'alillah, tipis baca. Jangan kita baca wa man lam yaj'alillah, salah. Sebab ada juga setengah-setengah pembaca baca macam tu. Jadi kena hati-hati, wa man lam yaj'alillah, tipis. Baik, seterusnya selain lafzul jalalah, lam tadi baca nipis, tarqiq lam tadi, kan, baca nipis. Contoh wa ma 'alar rasuli, wa ma 'alar rasuli, baca tipislah macam biasa. Sebab jika huruf lam tadi berbaris di bawah, ataupun selain lafzul jalalah baca macam biasa, nipis huruf lam tadi, kan. La li, kan, lu, dia tak perlu tebal lah. Allah tak perlu, Allah tak perlu, kan. Pada kalimah Allah saja, lafzul jalalah saja, kita perlu baca tebal ataupun nipis, mengikut mana? Mengikut keadaan tadi. Sebelum huruf lam tadi, sama ada baris atas ke, baris depan ke, ataupun sebelum dia baris bawah. Jadi mudah-mudahan dapat kita perhalusi bacaan kita dan dapat kita baca dengan baik, insya-Allah taala. Selamat mencuba. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi tentang baris bawah, baris depan dan baris atas. Ustaznya ada bertemu dengan lafzul jalalah. Ada yang tanya lafzul jalalah itu Ustaz, apa maksud jalalah, kan? Betul. Jadi lafaz al jalalah itu merujuk kepada perkataan Allah Subhanahu. Kalau katakan perkataan Rabb ke, itu lain. Ini perkataan Allah itu sendiri. Dan harapnya itu ilmu barulah Ustaz. Kan dulu saya pun tanya lafzul jalalah ni apa, itu belum lagi jalla wa ala, kan. Saya dengar jalla wa ala ni apa pula, kan. Okey, tapi lebih kuranglah tu, lebih kurang kita bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah satu istilah tentang Tuhan yang khusus Ustaz, ya. Dia tidak ada dalam agama-agama, dalam agama syirik tidak ada, ya, Allah ini. Jadi itu sebabnya bila orang cakap tentang penggunaan nama Allah baru-baru ni, kan, setahun 2 tahun yang lepas, sebenarnya kita kena faham konteks mengapa orang nak guna nama Allah. Kalau untuk mengelirukan, tetapi kalau untuk membawa pada tauhid, memang itulah tujuan di dalam Al-Quran. Jadi pembelajaran kita hari ini ni, bila ada masa kena tebal, ada kan masa nipis, sebenarnya nak menunjukkan kita sensitif. Subhanallah. Dengan lafzul jalalah ini bukan boleh main-main. Tak boleh. Tak boleh. Baca pun dah tahu. Kalau siapa main-main lillah, kan, jadi itu kita merasa lain macam, kan. Belum lagi kita cakap tentang ketauhidannya. Baik. Alhamdulillah, kita sudah pun melihat sedikit dan kita nak menyambung kepada ayat 57 dan 58, bagaimana dalam sebuah masyarakat negara Allah mencela ataupun Allah memberi komentar tentang orang-orang yang tidak mahu beriman, tidak mahu committed kepada amal soleh di dalam sesebuah negara. Ayat 57 dan seterusnya dibawakan kepada ayat 58, kembali ke dalam rumah. Bila kita dah bincang luar negara, negeri, antarabangsa, Allah bawa balik ke dalam rumah. Ayat 57 58. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, menarik ayat 58 tu, kan. Nanti kita tengok apa pesanan Allah Subhanahu Wa Taala
untuk kita amalkan insya-Allah. Mari kita baca dulu ayat 57, ayat 58, halaman 357. Kita dah baca awal tadi dengan nahwan ataupun kurdi. Kita sambung dengan bacaan Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 57 dan 58, 2 ayat Ustaz ya. Panjang ayat 58 itu betul, ya. Ayat 57 itu sebenarnya menyambung ayat sebelumnya berkaitan dengan la tahzabannal ladzina kafaru, tentang sebuah negara ataupun sebuah negeri. Jangan kamu mengira bahawa orang yang kufur ya, orang yang kufur ini adalah orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, bahawa mereka ini mu'jizina fil ard, iaitu mereka ini dapat luput ataupun terjauh daripada azab di dunia ini lagi, di bumi ini lagi. Wa ma'wahumun nar, malah lebih daripada itu mereka akan diazab dengan an-nar, dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wala bi'sal masir, dan kepadanya ataupun ini adalah tempat yang paling buruk. Cerita pasal apa? Sebuah negara, sebuah negeri, satu masyarakat. Kadang-kadang kita rasa Ustaz ya, sebuah negara itu dia tidak beriman dan dia nampak macam hebat, nampak macam kaya, prestige dan kemudian maju, teknologi dan sebagainya. Kalau kita nampak sesebuah negara itu begitu,
dalam masa yang sama orang itu tidak beriman, jangan kita merasakan bahawa orang ini lepas. Kan ada orang kata bahawa kan kita tengok negara-negara yang negara maju kan, mereka ni tak pun beriman tapi okey je negara mereka. Okey negara mereka itu kita nampak secara fizikal, tetapi kalau kita lihat dalam mata iman, mata iman tak okey. Tak okey ya. Macam ada orang yang dia kaya, tapi kalau dia ambil kaya itu dengan rasuah, ya, kita tahu bahawa itu adalah tidak okey dengan mata iman. Tapi kalau tengok dengan mata kasar kita, kalau dia pakai kereta lambang kuda Ustaz kan, kita rasa wow kan. Itu adalah dua perspektif cara melihat dengan mata iman dengan mata kasar yang perlu kita sedar perkara ini. Dan perkara ini perlu kita faham kerana apa? Kerana ia ada kaitan dengan ayat 56 sebentar tadi, iaitu kalau dengan mata iman sesebuah negara, negeri, masyarakat itu pemimpinnya, pengikutnya, rakyatnya akan memperjuangkan tiga perkara. Yang pertama, wa aqimus solah wa atuz zakah wa atiur rasul, iaitu dirikan solat. Hubungan dengan Allah ini dijaga Ustaz. Ya. Kerana ada orang kata bahawa kalau tak solat pun tengok maju je, dapat A je kalau dalam periksa. Adik-adik yang dapat idea begini kena ingat bahawa A dekat sini tak ada apa nilainya. Ya, malah kalau katakan lepas SRP ke SPM ke PMR dapat A Ustaz ya. Dulu Ustaz ada A kan, saya pun ada A sikit kan atas sijil tu. Sekarang A tu dah orang tak pandang dah. Betul, insya-Allah. Orang tak pandang pun ya, malah ada kawan-kawan saya yang minta kerja tak payah pakai A pun dapat kerja juga, masya-Allah. Belum lagi cara yang kaya. Betul. Ada yang kaya dulu tak ada A pun, subhanallah. Nak cakap A tu bukanlah tak penting, tetapi dia bukan segala-galanya. Dan lebih daripada itu, kita kena ingat bahawa solat itu paling tinggi. Nombor satu, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia adalah wa'atuz zakah. Ya, dalam sebuah negara itu amat prihatin tentang orang-orang miskin. Itulah perjuangan. Bila kita makin naik pangkat, kita makin memimpin, kita makin kena jaga kumpulan orang miskin, orang fakir. Dan juga kalau di dalam surah An-Nur ini, orang yang tak mampu kahwin Ustaz. Pasal tak ada duit ke, kerana tak cukup ke, tak bertemu pasangan. Ini adalah perjuangan sebuah negara. Kalau zaman Zaidina zaman Umar Abdul Aziz, pasal dah dia 2 tahun lebih je memimpin saat ni, tapi disebabkan kebarakahnya waktu itu tak ada orang miskin. Allah. Ya, tak ada orang miskin sampai kan mereka cari orang yang belum berkahwin, diberikan sponsor. Betul. Tajaan. Itu adalah puncak sebuah ekonomi yang diberkati. Kalau katakan ada di negeri-negeri yang sudah menaja pasangan-pasangan untuk berkahwin, sebenarnya itu lambang bahawa zakat ini sudah berkesan, tapi kita perlu buat lebih lagi kerana itu perjuangan nombor 2. Dan nombor 3-nya adalah wa'ati'ur rasul. Apa maksud wa'ati'ur rasul? Kita taat kepada rasul, sunnah rasul, dan rasul salah satu sunnahnya adalah memperjuangkan al-Quran. Memperjuangkan al-Quran. Jadi apabila kita tengok dalam satu negara itu solat tak dibincangkan ataupun tidak dikuatkan, ya, ada masjid tetapi pandai-pandailah, ya, ataupun zakat tidak dikuat-kuasakan, dan yang ketiganya tidak ada perjuangan al-Quran ataupun kurang, maka sebenarnya kalau komentar daripada Hamka, tidak semestinya alladzina kafaru ini mesti orang yang beragama Kristian ataupun Yahudi. Ada saja orang Islam tetapi dia tidak kisah pasal solat Ustaz. Malah dia sendiri pun tak solat. Masya-Allah. Maka kesannya apa? Ada azab di atas dunia ini, wa ma'wahumun nar wa labisal masir. Ini adalah tempat yang seburuk-buruknya. Walaupun dapat negara yang aman ataupun dia kadang-kadang bukan kita nak cakap negara aman ni tak berapa tepat sebenarnya Ustaz ya. Aman ini adalah anugerah daripada Allah. Kalau sesebuah negara itu tidak beriman betul-betul dan juga tidak beramal soleh, aman tak dapat. Sebagaimana janji Allah pada ayat 55 sebentar tadi. Jadi dia mungkinlah kata bahawa ada polis apa sebagainya, aman dia itu adalah dengan ada polis. Ya, dia beza aman dengan polis dengan aman yang memang natural secara fitrah. Betul. Tak payah berpagar-pagar. Dulu kalau katakan saya di US Ustaz ya, rumah itu ada yang berpagar-pagar, ada yang tak berpagar. Kalau tengok tak berpagar tu kita tahu itu aman yang sebenarnya. Dia kalau pagarnya CCTV, semua tempat ada CCTV kan, sampai dalam masjid pun kena ada CCTV, kita tahu bahawa tempat itu tidak berapa aman. Kerana apa? Kerana perlukan intervention ataupun bantuan daripada manusia, daripada teknologi untuk mengamankan sesuatu negeri ataupun negara. Jadi kita selesai sehingga ayat 57 itu, tuan-tuan sekalian, berbincang tentang kenegaraan, masya-Allah, masyarakat. Kemudian pada ayat 58
dia seperti tiba-tiba tiba-tiba masuk pula dalam rumah balik semula. Subhanallah. Kita nak baca sedikit ya ayat ini, tapi panjang Ustaz ya. Panjang Ustaz. Macam mana Ustaz nak baca? Boleh tak Ustaz baca sampai kepada bahagian salasu auratil lakum dahulu. Okay. Kemudian nanti kita sambung lagi perbincangannya. Baik, terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, mari kita baca daripada ya ayyuhalladzi amanu sehingga salasu auratil lakum. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya yang kamu miliki dan orang yang belum baligh di kalangan anak-anak meminta izin kepada kamu untuk masuk kepada master bedroom. Ya, lebih kurang begitulah ya, sebelum masuk ke dalam bilik. Kalau sebelum ini kita dah belajar sebelum masuk rumah. Kali ini dalam bilik, nak masuk bilik kepada bilik ibu ayah pun perlu ada kena minta izin 3 kali. 3 kali. Ya. Nak ceritanya apa? Bahawa betapa Islam ini jaga negara sampailah jaga ke dalam rumah dan dalam bilik. Allah ada peraturan, dan kalau tuan-tuan ya, kalau kita jaga 3 masa, ada 3 masa aurat ini, iaitu yang pertama iaitu sebelum fajar ya, iaitu istilahnya apa? Qablis salatil fajr. Yang pertama, kalau anak nak masuk ke bilik tersebut kena ketuk pintu, dan kalau lepas 3 kali ketuk pintu tak boleh, itu ajar pada anak, okey, sila betul, boleh pergi. Kan, itu adalah adab yang perlu diajar. Dan kalau tuan-tuan ajar adab ini, sebenarnya kita akan mengajar anak ini untuk meminta izin dalam sebuah negara dan negeri. Ada peraturan, ada syariat. Ia bermula dalam rumah dahulu, yang pertama. Kemudian masa yang kedua adalah ketika waktu tengah hari ya, ketika waktu qailullah lah Ustaz ya. Kita biasanya kita relax, kita tidur pendek pada waktu tengah hari, dan kemudian selepas Isyak. 3 masa ini sebenarnya adalah masa fitrah yang perlu kita faham. Kalau katakan satu rumah itu si ayah si ibu tidak ada masa ini ya, maksudnya kerja sampailah pukul 2 pagi, 5 pagi, 7 pagi ya, ataupun tidurnya itu sampai 7, 8, 9, 10 pagi, maksudnya fitrah bagi sebuah keluarga syariatnya itu tidak berapa okey. Dia mengganggu kepada produktiviti bagi sesebuah negeri dan negara. Jadi ini adalah satu daripada peraturan. Kalau tuan-tuan ada selak ya, kunci dekat rumah untuk pastikan anak tak masuk pada waktu ini, dan kalau anak nak masuk juga, kita mengajar peraturan ini, sebenarnya kita buat pahala. Ya, ini syariat. Ini bukannya sekadar ini nak buat-buatlah. Kerana kalau di dalam rumah kita dapat bina syariat Islam, insya-Allah syariat Islam akan terbina bagi sebuah negara yang besar yang kita cintai ini. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi kita taati Rasul untuk kita mendapat petunjuk ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tingkatkan iman dan amal soleh untuk layak dipilih menjadi pemimpin yang dibantu oleh Allah, bukan pemimpin yang dibiarkan. Dan yang ketiga, kita raih rahmat Allah dengan solat, zakat dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa.
Masih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami ya Rahman, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah kepada pimpinan kami, ketua-ketua kami, Al-Quran sebagai cahaya penyuluh menunjukkan kepada kami, dikurniakan hidayah petunjuk daripadamu ya Allah, memimpin kami dengan penuh barakah dan juga ya Allah kemudahan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk kita membina syariat di dalam rumah kita, membina syariat di dalam negeri negara kita dengan cahaya daripada Allah. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Untuk tuan-tuan terus menyumbang pada hari ini, ya, pada setiap hari ada infak, perjuangan wa'ti'ur rasul, kerana kita tahu bahawa taat pada rasul ini memerlukan pada perjuangan harta dan juga diri untuk memastikan Al-Quran diangkat dalam masyarakat. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan teruskan bersama My Quran Time, halaman baru untuk sama-sama kita mengambil permata cahaya daripada Quran. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.